starts in 3, 2, 1, go. Isu salah laku dalam kalangan pelajar kini semakin merisaukan dari semasa ke semasa. Salah laku pelajar yang kerap dipaparkan di akhbar-akhbar adalah seperti bergaduh dan menyerang rakan sekolah mereka. Isu ini telah mendapat perhatian daripada pelbagai lapisan masyarakat dan memberi impak yang negatif kerana mereka merupakan penentu pembangunan negara pada masa akan datang. Dahulu masalah disiplin pelajar hanya sering dikaitkan dengan kenakalan mereka sahaja seperti melawan guru, tidak menyiapkan kerja sekolah, melanggar peraturan sekolah, ponteng dan sebagainya. Namun kini, isu pelajar sudah mulai dikaitkan dengan masalah sosial termasuklah mencederakan orang, menyamun, bahkan ada yang membunuh kerana semakin berani dalam melakukan pelbagai jenayah. Masalah sosial dalam kalangan pelajar semakin membimbangkan pada masa kini. Ia boleh memberikan kesan yang negatif kepada pembangunan modal insan. Puncanya daripada penggunaan laman sosial yang terlalu kerap dalam kalangan pelajar sehingga mendorong kepada kesan negatif ini. Semasa musim pandemik ini, masa pelajar banyak diluangkan di rumah masing-masing. Sistem pembelajaran pula hanya dilakukan secara atas talian. Ini bermaksud setiap pelajar sudah pastinya mempunyai peranti telefon pintar bagi memudahkan sistem pembelajaran dapat dilaksanakan. Namun, kebanyakan pelajar ini telah menyalahgunakan peranti tersebut untuk tujuan yang lain. Mencipta pelbagai jenis laman sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook dan lain-lain untuk berhubung dengan dunia luar mendorong kepada berlakunya masalah sosial dalam kalangan mereka. Laman sosial ini menyebabkan mereka terdedah dengan penggunaan dialek bahasa yang tidak baik seperti yang pada akhirnya mereka menggunakan perkataan tersebut kepada orang lain. Ini mendorong golongan ini terjerumus dalam buli cyber. Falsafah pragmatisme sesuai digunakan untuk menguraikan tentang permasalahan ini. Pragmatisme berasal daripada bahasa Latin yang disebut sebagai pragmaticus dan bahasa Yunani pragmatikos yang bermaksud perbuatan atau tindakan. Aliran pragmatisme menjelaskan tentang kebenaran melalui aplikasi idea atau ideologi tersebut kepada tindakan yang mempunyai kesan praktikal. Falsafah pragmatisme mula dirintis di Amerika pada akhir abad ke-19. Ianya mencerminkan pandangan hidup penduduk di Amerika, terutamanya dalam bidang pendidikan. Dengan itu, guru memainkan peranan yang penting untuk membentuk suatu kaedah penyelesaian bagi memandang masalah ini daripada giat berlaku, seperti memberi nasihat atau cadangan yang baik kepada pelajar supaya menggunakan laman sosial dengan cara yang betul. Falsafah idealism ialah berteraskan kesedaran intelek dan sistem berfikir secara rasional dan logik untuk mengenal pasti apa yang benar. Logik adalah sesuatu untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dari segi idealism, peranan ibu bapa dalam menangani masalah sosial dalam kalangan pelajar adalah amat penting. Ibu bapa haruslah menjalankan tanggungjawab dengan mendidik anak-anak di rumah tentang apa yang betul, apa yang salah, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan didikan di rumah ini, kemungkinan masalah sosial dalam kalangan pelajar dapat diatasi. Ibu bapa terlalu sibuk bekerja sampai mengabaikan anak-anak mereka. Ibu bapa sepatutnya memberikan pendidikan awal yang baik kepada anak-anak mereka kerana pendidikan bermula di peringkat institusi keluarga. Melalui pendidikan yang diberikan pada peringkat awal, ia dapat membentuk siasat pelajar dan juga menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak mereka. Ibu bapa sepatutnya menunjukkan teladan yang baik di hadapan anak-anak mereka agar ianya menjadi ikutan anak-anak mereka dan seterusnya anak-anak mereka tidak akan mudah terjebak dengan sebarang gejala sosial. Tuntasnya, ibu bapa haruslah memainkan peranan mereka dengan lebih proaktif agar masalah sosial dalam kalangan pelajar dapat dielak
dalam falsafah realisme juga menyatakan bahawa pelajar mestilah diajar untuk hidup mengikut standard moral yang kekal dan universal. Falsafah ini menjelaskan bahawa seorang pelajar harus mengikut standard moral, iaitu di mana pelajar ketika berkomunikasi hendaklah mengikut ilmu yang telah dipelajari dan telah diajar oleh guru atau ibu bapa mereka. Falsafah ini menjelaskan bahawa dalam berkomunikasi, terutamanya seorang murid dengan guru mereka harus bertutur dengan nada yang sesuai dengan situasi, tidak menggunakan kata-kata kesat serta tidak menggunakan kata-kata kesat tersebut ketika bertutur. Adab komunikasi juga merupakan salah satu masalah sosial dalam kalangan pelajar. Menurut tokoh John Amos Comenius dalam falsafah realisme menjelaskan bahawa dalam dasar pendidikan dan pengajaran adalah pelajar seharusnya merasakan dan mengamalkan apa yang telah dipelajari. Pendapat tokoh ini jelas menunjukkan bahawa sebagai seorang pelajar, mereka seharusnya mempunyai adab dalam berkomunikasi kerana dipercayai setiap sekolah mempunyai mata pelajaran pendidikan moral yang mengajar pelajar untuk beradab dalam apa jua situasi, terutamanya dalam komunikasi sesama rakan ataupun guru. Hai and Assalamualaikum, saya akan menerangkan peranan rakan sebaya berdasarkan falsafah eksistensialisme. Falsafah eksistensialisme ialah aliran atau gerakan falsafah moden yang menegaskan pentingnya pengalaman dan tanggungjawab seseorang individu dan tekanan-tekanan yang terbit daripadanya ke atas individu berkenaan yang dianggap dapat bertindak dengan bebas. Jean-Paul Sartre memperkenalkan teori eksistensialisme sebagai etika situasi, iaitu menilai sesuatu perbuatan sama ada wajar atau tidak wajar berdasarkan situasi waktu tersebut. Rakan sebaya ialah pelajar-pelajar atau remaja yang mempunyai umur yang hampir-hampir sama di antara satu sama lain. Remaja ini cenderung untuk menuruti tingkah laku kumpulan yang mana ia berada di dalamnya. Ini adalah beberapa contoh masalah sosial yang berlaku akibat pengaruh rakan sebaya. Berdasarkan falsafah eksistensialisme yang diperkenalkan oleh Jean-Paul, terdapat 3 kebebasan yang dimiliki oleh individu, iaitu kebebasan moral, kebebasan jasmani dan kebebasan kehendak. Mengikut eksistensialisme, kebebasan moral ialah seseorang itu merasakan kewajipannya bukan sesuatu yang dipaksa dari luar, tetapi sesuatu yang dikehendaki olehnya sendiri. Melalui kebebasan ini, rakan-rakan mempunyai hak untuk menegur dan menasihati rakan-rakan mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Kebebasan jasmani pula ialah individu berupaya mengembangkan potensi agar keberadaan seseorang dapat memberikan makna bagi kehidupan. Seorang individu perlu sentiasa memastikan rakan-rakan berada di jalan yang betul dan tidak menyimpang ke arah yang negatif. Akhir sekali, kebebasan kehendak. Memiliki kebebasan kehendak ialah kita harus bisa memilih yang baik dan yang buruk. Jika kita tidak memiliki kebebasan kehendak, kita tidak dapat bertanggungjawab atas kelakuan kita sendiri. Secara kesimpulannya, masalah sosial dalam kalangan pelajar dapat diatasi sekiranya semua pihak memainkan peranan masing-masing. Setelah dibincangkan beberapa topik lepas, pendalaman sosial dalam falsafah pragmatisme, adab berkomunikasi pelajar dalam falsafah realisme untuk meningkatkan moral dalam diri pelajar, peranan rakan sebaya dan falsafah eksistensialisme supaya pelajar bijak memilih rakan sebaya, dan akhir sekali, peranan ibu bapa dalam falsafah idealisme kerana ibu bapa menjadi tauladan kepada anak-anak. Ini kerana anak-anak boleh diibaratkan sebagai kain putih dan ibu bapa yang boleh mencorak mereka dengan cara yang betul. Sekian, terima kasih.